Assalamualaikum dan selamat datang ke serial kembali ke channel My College Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel My College Journey. Okay, bagi korang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay. Okay, untuk video kali ni saya nak buat satu lagi video test review. So video kali ni saya akan tunjukkan cara pasang, simple review dan juga cara simpan. So kemah yang saya akan review kali ni adalah Point.Camp Village L 2.2. Sebelum ni saya pernah buat review pasal Point.Camp Village L version 2. So yang ni adalah yang latest version lah. So yang ni dah version yang 2.2. So kalau korang tahu apa perbezaan dengan Village L yang sebelum ni, okay, korang tengok video ni sampai habis. Okay, sebelum tu kita tengok dulu spek dia. Ni Point.Camp Village L 2.2. So yang ni saya gunakan, yang saya akan review ni adalah warna olive green lah, olive green. Lepas tu berat dia, dia punya gross weight 14.5 kilo termasuk kotak. So dia punya net weight kemah dia saja lebih kurang dalam 13.8 kilo. So lebih kurang, ya, nak senang adalah lebih kurang 14 kilo lah berat kemah Point.Camp Village L 2.2 tu. Okay, sekarang kita buka, kita tengok apa yang ada dalam kotak dia ni. Okay, ni dia. Beg dia sama macam sebelum ni. Okay, ni beg dia. So beg dia samalah, dia duffel bag. So material dia pun sama dengan beg yang sebelum ni. Sama dengan beg Point.Camp Village L yang sebelum ni. Yang ni sama juga, dia ada indikator dia dekat sini. Dia ada tagging lah warna kemah dekat beg dia ni. Okay, sekarang kita tengok dalam dia ada apa. Okay, dia dah ikat macam ni. Kita buka tali dia. So dia ada beberapa bahagian lah. So ni dia punya bag pole. Semua pole kat dalam ni. Lagi satu bag kecil. Dia ada dia punya pad dan juga dia punya tali ataupun guideline. So dia bagi normal pack macam ni. Dia ada banyak lah. Dan juga sama juga standard guideline yang putih hitam ni. So dia ada banyak lah. Dan dia dah bagi juga pole cap ni. Sebab dia dah bagi satu lagi extra pole untuk kita letak dekat extended awning, pole yang dekat bahagian tengah tu. Okay, so seterusnya adalah dia ada dua lagi benda. Ni dia punya inner tent dan juga yang ni dia punya outer layer. Okay, so sekarang saya tunjukkan cara macam mana nak set up, nak pasang kemah Village L 2.2 ni. Okay, jom. Okay, kemah Point.Camp Village L 2.2 ni, dia masih lagi sebuah manual tent sama juga dengan yang version sebelum ni. So kalau manual tent, dia ada banyak pole lah, pole dalam ni. Dan yang paling penting, kita kena asingkan dulu siap-siap. Nak pasang dia, pada saya dia tak susah. Cuma kita kena pole dia ni, kita kena kenal pasti lah. Sebab dia memang ada banyak pole. Contoh kalau ada pole tip ni. Okay, kalau ada yang ujung ni, kita asingkan dulu. Sebab ni kita akan pasang dia punya awning last kali. Dan dia ada beberapa jenis pole yang dia size dia berbeza-beza. Boleh nampak kat sini lah. Dia punya ketinggian dia tak sama. Dan kalau kita beli, diorang dah ikat sekali lah. So kita jangan campurkan, kita kena asingkan dulu. Ni kita asingkan, kita keluarkan daripada beg dulu. Kita asingkan satu persatu. Ada lagi satu pole ni, yang ni pun dia asing. Jadi yang pole paling panjang lah yang kena letak dekat bahagian tengah, dekat extended awning nanti. So yang ni yang paling panjang untuk bahagian tengah dekat dia punya bumbung, dekat dia punya structure inner tent lah. Sebab dia ada 3 pole, tapi dia sebenarnya dia bersambung lah.
Okey, yang ni adalah pole kaki dia. Dia ada dia ada 6 batang. Okey, 6 batang pole kaki dia. Okey, dia paling banyak kat sini lah, dia paling besar. So yang ni adalah, ni dia ada 4 batang pole dekat bahagian sama, dia nak sambung dari yang tengah-tengah ke atas dengan nak sambungkan dekat kaki dia. So yang ni dia ada 4, yang ni dia ada 2. Yang ni nampak macam lebih kurang sama, tapi sebenarnya yang ni dia pendek sikit. So yang ni dia dekat kaki yang tengah-tengah untuk pintu dekat bahagian depan dengan bahagian belakang. Okey, sedikit tips tambahan, kalau korang nak senang pasang, korang boleh labelkan, sebab kalau yang standard ni dia memang tak ada labeling lah, tak ada sama ada label berwarna ataupun label nombor. Okey, ada orang dia memang dia orang dah DIY sendiri lah, sama ada dia orang letak stiker berwarna. So kita boleh kenal pastilah kat mana dia punya nak sambung. Tapi kalau sebenarnya pada saya, kalau tak buat tak apa, cuma kita kena asingkan siap-siap dan kita kena tahu pole mana dan apa kegunaan dia. Okay, so step yang pertama adalah kita bentangkan dulu dia punya inner tent. Okay, so ground sheet ni saya gunakan saiz 4 meter kali 3 meter. Sebenarnya ground sheet ni dia besar sikit. Nanti bila kita dah set up, baru kita lipat ikut dia saiz kemah ni lah. Okay, sekarang kita bentangkan dulu dia punya inner tent. So untuk inner tent ni, pastikan yang ni bahagian depan lah, yang ada garis-garis ni, ni pintu depan. Okay, so kita kena, sebelum pasang dia punya pole, kita kena make sure dia berada dekat kedudukan yang betul lah. Sebab kalau tak, nanti kita kena pusingkan, pasal benda tu dia agak melecehkan sikit. Okay, so tadi saya dah bentang elok, dan ground sheet pun saya dah lipatkan. So biasanya saya akan lipat ground sheet dia kasih sama saiz lebih kurang dengan tapak kemah lah. Okay, so next kita akan pasang dia punya pole. So kalau village L, kita kena start pasang pole yang tengah, yang bahagian atas ni dulu. Lepas tu baru kita pasang pole-pole yang lain. Okay, so yang ni dia ada satu back padding ni, kita kena buka dulu. Sebab ini dia protect dia punya connector ni lah. Dan biasanya yang ni saya ikat terus dekat sini, supaya next time kalau kita nak simpan balik, dia mudah. Okay, so next kita pasang pole yang bahagian atas lah, yang tengah ni. So yang ni dia ada 3 section. Dia dah ada dia punya spring ni, kita just sambungkan je. Okay, so dia panjang macam ni lah. Dan kalau perasan dia ada 2 pin kat sini, 2 pin dekat bahagian ujung. So yang ni, first kita masukkan bahagian tengah. Kalau boleh nampak kat sini dia ada lubang kat sini. So kena masukkan yang sini, yang dia straight ni. So ni kita masukkan dulu. Okay. Dan dia ada 2 pin kat sini, dan dia akan lock dekat dua sini, dia ada 2 lubang kat sini. Okay, macam ni, sampai dia punya pin ni terkeluar. So dia lock lah, dia tak boleh bergerak. Okay, dan dekat bahagian ujung, dia ada lagi satu konektor ni. So kalau yang ni, ambil yang ni lah. Boleh nampak dia ada plastik straight ni. So kita masukkan yang ni. Ataupun kalau nak mudah, lepas ni boleh buat cari tape, tape yang berwarna. Contohnya kita letak sini tape warna merah, dan dekat pole sini pun kita boleh marking warna merah. So kalau tak nak confuse, boleh buat macam tu. Ataupun boleh juga letak nombor lah. Gunakan marker, tulis nombor kat sini, nombor yang sama. So kita tahu pole mana yang match dengan bahagian sini. Okay, seterusnya kita ambil pole yang ni, yang pendek ni dia ada 4. So dia ada 4. So yang ni kita nak sambung dekat dari yang hujung ni pergi dekat penjuru, penjuru 4 ni. Okay, so pole ni dia ada 2 section lah macam ni. So dia ada 4 batang.
So dia akan pasang 2 penjuru sini dan 2 penjuru yang sebelah sana. Okay, so pole ni kita masukkan kat sini sampai dia lock. Okay, selagi dia tak ada bunyi klik, kita kena pusing lah sampai dia lock. So untuk yang sini kita kena cari yang dia ada tulis 140. Dia ada dua, okay, satu 140, satu WL. So WL ni adalah wall leg untuk kaki pole dia. So 140 kita pasang dekat yang sini, yang bahagian atas ni. So kita pasang dekat semua bahagian, semua penjuru 4-4. Okay, so bila dah pasang, dia jadi macam ni lah, dia tegang macam ni bahagian atas dia. Okay, so next yang sini. Yang sini dia, pole dia sama, lebih kurang sama dengan yang tepi tu. Cuma yang ni dia ada dua, dia lebih pendek sikit. So yang ni penting, jangan sampai tertukar. Sebab kalau tertukar, dia punya bentuk dia tu, dia sebenarnya masih lagi boleh pasang. Tapi kalau perasan, dia akan macam sengit-sengit sikit. Dia tak nampak, tak kemas lah, nampak kurang cantik. So kena make sure pole ni berada dekat kedudukan yang betul. Sebab ramai orang tersalah sebab biasanya diorang sekalikan. So benda tu nampak kemah diorang kurang kemas lah. Okay, so yang ni pun sama juga. Dia ada dua section. First kita kena pasang yang sini. Okay, sampai dia lock. Dan kita sambung. Ni pun sama juga. Cari yang 140. Okay, macam ni. Okay, so dia punya bahagian atas dah siap. Dan kita pasang dia punya kaki dia. Kaki dia total dia ada 6 lah. So kaki dia semua sama saiz, sama panjang. Dia ada 3 section pole macam ni. Okay, dia semua saiz. Saiz dia semua sama panjang. Kita pasangkan dulu. Dan baru kita pasang dekat kemah. So sekarang kita pasang dia punya kaki dia. So kaki dia biasanya saya akan pasang hujung dulu lah, penjuru hujung dulu. Kita start dengan depan dia dulu. Ni kita pasang yang atas. Dan kita tarik dia punya stand. So yang ni masukkan pin dia ni. Pin dia ni masukkan kat sini. Okay, macam ni. Okay, so belakang pun sama juga. Kita pasang ni dulu. Dan kita pasang pin dia. Okay. Okay, lepas tu baru kita pasang pole yang bahagian tengah. Okay. Dan kita klipkan penyangkut ni. Dekat semua pole dia ada satu. Tadi dia punya inner tent saya dah dirikan lah. So nak bagi dia secure, kita kena pad dulu kaki dia. Lepas tu baru kita pasang dia punya outer layer. So pad dia ni kena pad dekat ring. Sebab dia tak ada extra strap untuk kita pack. So kita boleh pad je dekat ring ni sini. Untuk inner tent dah siap set up lah. So sebelum saya pasang dia punya outer layer, kita tengok inner tent dia dulu. Okay, untuk inner tent dia masih samalah dengan Willys L 2.0 yang saya pernah review sebelum ni. Dia tak ada perbezaan. Cuma warna dia je ada perubahan sikit. Olive dia sama, cuma warna dia punya bahagian atas dia lebih brown sikit. Kalau sebelum ni dia lebih kepada kakis, dia cair sikit, dia lebih kurang sama dengan pole ni lah. Tapi kalau yang 2.2 ni dia gelap sikit. Coklat dia gelap sikit, dia sama dengan Willys T-Rex sebelum ni. Kemudian dia punya saiz pun sama. Saiz dia tak ada perubahan. Lepas tu kedudukan pintu dengan tingkap dia pun sama, dia tak ada perubahan. Dari segi warna sajalah yang dia berubah berbanding yang sebelum ni. Okay, dia ada 2 tingkap kat belakang, 2 tingkap dekat kiri kanan, dekat tepi. Dan juga 2 pintu dekat depan. Dan juga dekat pintu dia ada tingkap jugalah dekat bahagian atas. Dan dia ada lubang ventilation 2 dekat bahagian atas, sini dengan yang seberang sana.
Okay, so sekarang saya nak proceed pasang dia punya auto layer. Kita nak sarung dekat kemah Village L 2.2 ni. Okay. Lepas tu kita terus set up dia punya awning dia. Dia punya extended awning dengan tingkat-tingkat lah. So untuk dia punya outer layer, sama juga. Dia ada bahagian depan dia ada extended awning. So kita make sure kita kena buka dia tu. Kita tengok lah dekat mana yang ada extended awning. Yang tu bahagian depan. So nak tahu kita tengok kat dalam. So kalau dalam dia ada lagi satu layer warna olive green ni. So maksudnya yang ni adalah bahagian depan lah. Sebab dia ada extended awning. So kita kena ambil yang bahagian belakang. Dan kita nak sarungkan dia ke belakang. Kemudian kita boleh sarung lah. So part ni lagi mudah kalau kita buat berdua lah. Sebenarnya kalau seorang pun boleh. Seorang sama ada kita boleh try sarung dia macam ni. Okay? Ataupun kita boleh pendekkan dulu dia punya kaki dia. Tu cara untuk sarung dengan lebih mudah lah. So kalau kita buat berdua, kita sarungkan je. So kalau kemah Village L ni, nak sarung outer dia lebih mudah lah berbanding kalau Village L Plus sebelum ni. Sebab dia punya outer layer yang tu dia lagi berat. So bila lagi berat sebenarnya lagi leceh kita nak handle. Sebab dia memang, sebab dia berat dan kita perlukan lebih tenaga lah kita nak sarung. So kalau Village L biasa ni, sebab dia gunakan material yang ringan, dia memang lebih mudah untuk kita sarung dia punya outer layer. Okay, dan make sure yang ni dia berada dekat penjuru lah. Dia berada dekat tempat yang betul. Lepas tu baru kita sangkut dia punya hook ni. Hook ni dia ada dua option. Sama ada kita boleh sangkut dekat pole dia ni. Okay, dekat bawah pole dia ni. Ataupun dekat ring sini pun boleh. Okay, biasanya kalau kita dah pasang yang dekat depan, yang belakang ni memang akan ketat sikit lah. Dan kita kena angkat sikit pole ni dan tarik. Macam ni. Okay, bahagian tepi ni sebenarnya adalah bahagian paling penting pada saya. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak pack benda ni. Dan bila hujan air dia akan mengalir kat sini dan dia jatuh atas ground lah. So tu yang menyebabkan air banyak masuk bawah kemah atas ground sheet. So sebab tu kena pack benda ni, kita kena tarik. Okay. Kita kena regangkan part ni, kena bagi jarak dari ground sheet dan juga inner tent. Okay. Part ni memang kena buat. Okay. So kita kena pack. So bila hujan, dia akan jauh daripada kita punya ground sheet dan juga inner tent lah. Okay, lagi satu untuk ventilation. So bila kita regang, dia ada jarak dari outer layer dengan inner tent. So ada lebih angin. Angin boleh masuk daripada bawah dan buatkan kemah kita, dia pengudaran dia lebih baik lah. Okay, untuk part belakang ni, biasanya sepatutnya kita boleh sangkut kat sini lah. Sangkut kat sini. Tapi biasanya saya akan tarik ni ke belakang dan saya pad direct. Sebab sama jugalah reason dia sama dengan dekat bahagian tepi tu. Kita nak bagi dia satu ventilation lebih baik. Satu lagi, bila hujan, okay, air dia akan jatuh jauh sikit daripada kita punya inner tent dan juga kita punya ground sheet. So tadi kita dah pack semua lah. Dan kita nak pasang kita nak set up dia punya awning, dia punya extended awning. Kita kena buka ni dulu. Ni dia punya pole lah. Pole dia total dia ada 5. 4 yang panjang, 1 yang paling panjang lah. Yang ni pun, yang ni dia semua sama size 4 ni. So kita akan set up dekat dia punya yang standard dia dulu. Lepas tu baru kita extend. Dan last kali pasang pole yang paling panjang. So bahagian belakang dia tak ada pintu. So dia tak ada awning bahagian belakang lah. Dia tak macam kemah Village L Plus sebelum ni. Okay, so pole ni dia ada 3 section. Dia ada 3 section. Ni kaki dia ada plastik ni. Dan atas dia ada dia punya tip lah. Bahagian atas untuk kita sangkut tali dekat dia punya tip ni dengan dia punya awning lah. So dia ada 4 batang. Dia semua sama panjang. Okay, dekat awning ni, biasanya saya akan ikat dekat getah dia. Sebab getah ni dia elastik lah. So kalau kita pian-pian dekat tempat yang berangin, dia bagi macam suspension supaya kita punya awning ni dia tak terlalu tegang sangat. Dia ada free play kat sini. Okay, dia macam bungee cord lah function dia.
So untuk ikatan, biasanya saya just buat simpulan yang quick release macam ni. Dia simple je. Okay, macam ni. So ini kita boleh ketatkan. So kalau kita nak buka, kita just tarik je ni, dia terbuka. So simple je. So dia akan macam ni lah, ada suspension macam ni. So, kalau angin kuat, dia akan tegang lah. Kalau angin stop, dia akan loose balik. Dan kita masukkan yang ni, tip dia ni dekat plastik ring hitam ni. Kita masuk kat sini. So kita tarik tali dia. Dan kita pack. So awning yang standard dah siap lah. So dia ada option lah kalau korang tak nak pakai extended awning. Nak biar dia macam ni pun boleh, tak ada masalah. In case kita nak pasang kita punya flysheet lain dekat depan pun boleh. Okay, so kalau kita nak buka dia punya extended awning, kita buka dia punya clip dia ni. Dia ada 3 lah, satu tengah, dekat ujung sini dan juga hujung yang sana. So ni kita tarik keluar dan kita pack lagi 2 dekat hujung. So yang sini dengan hujung sana lah, kita tambah lagi 1 pole, 2 pole dekat bahagian depan. Okay, kat sini dia tak ada getah, just kita ikat saja dekat dia punya ring dia ni. Lepas tu kita masukkan pin pole tip dia ni dekat sini. Okay, dan kita pack lah. Okay, last kali, kita gunakan last kali satu pole yang paling panjang. Dia ada 4 section. Okay. So ini dia dah bagi sekali dia punya pole cap ni. Kita masukkan kat sini. Then kita letakkan dekat tengah ni. Okay, dia ada satu layer ni, layer tebal kat sini, 4 segi. Letak bahagian tengah dan kita tegakkan. So dia jadi macam ni lah. So bahagian tengah, automatic dia terus tinggi dan lebih selesa lah kalau kita nak bergerak kat bawah ni. Okay, so untuk tingkap, kita boleh ikat kat sini, ikat kat getah ni. Untuk kita pack tali dia direct ke tanah. Buka zip dia. So tadi Village L 2.2 saya dah full setup lah, dah pasang dia punya extended awning, kita dah pack semua dia punya tingkap-tingkap. Okay, so sekarang saya nak review, kita tengok bahagian luaran dia dulu, lepas tu baru saya masuk kat dalam, kita tunjuk bahagian dalam pula. Okay, so Village L 2.2 ni sekali pandang dia tak ada beza lah dengan Village L 2.0 ataupun 2.1 yang sebelum ni. Dia cuma ada sedikit je perubahan. Okay, so perubahan yang paling utama adalah dia dah tambah sekali dia punya pole kat tengah ni. Kalau sebelum ni pole dia jual berasingan lah, korang kena bawa pole sendiri. Tapi kalau yang ni kalau korang beli, dia dah include sekali pole yang tinggi ni, pole yang tengah sekali dia dengan sekali dengan dia punya pole cap atas ni sekali. Dia dah bagi sekali, dah complete lah. Lagi satu perubahan, dia punya depan dia ni, saya tak sure nama dia apa. Dia dah panjangkan sikit. Kalau sebelum ni dia 10 cm saja, tapi kalau sekarang dia dah 30 cm. So depan dia ni lebih panjang. Dia lebih 3 kali ganda lah. Sebelum ni 10 cm, sekarang dia lagi panjang 30 cm. So nampak lebih cantik lah. Kalau tak, depan tu dia sikit je. Okay, lagi satu perubahan yang saya nampak adalah dari segi warna dia, outer layer dia pun ada perubahan sikit. Warna dia, satu yang bahagian kaki ni dia lebih gelap. Dia gunakan warna coklat. Okay, coklat cair dengan warna olive. Lepas tu, sebelum ni dekat tingkap dia, kat sini dia trim ni warna putih.
Dia ada satu line warna putih, tapi sekarang dia buat dua warna saja, olive dan coklat. Okay, olive dan brown lah. So yang ni pun dia dah buat warna olive. So boleh nampak lah dia punya perbezaan. So dia gunakan warna skim yang sama dengan Village T-Rex sebelum ni. Okay, dan juga Village L 2.2 ni masih lagi gunakan sistem manual untuk pasang. Sama juga sebelum ni. Saiz dia tak ada perubahan, pole dia pun pole yang sama. Okay, frame dia semua sama, tak ada perubahan. Dari segi material pun sama. Dia gunakan material polyester 190T dan dia ada silver coated untuk kurangkan panas lah, kurangkan haba kalau kita berada dekat bawah kemah ni. Sekarang dia sebenarnya tengah panas kat luar. So bila saya duduk bawah ni memang tak rasa bahang sangat sebab dia dah ada silver coated dia dengan kawasan ni berangin. So pada saya memang selesa. Lagi satu benda dia bagi adalah satu pole ni. Pole ni sebenarnya ketinggian dia adalah 2 meter. Lepas tu pole-pole yang lain adalah ketinggian dia 1.8 meter. So total dia dah include 5 pole. Itu adalah satu penambahbaikan yang baik pada Village L 2.2 ni. Tingkap dan pintu masih sama. Pintu dia masih lagi dekat depan ni saja. Dan tingkap dia dekat tepi. Okay. Dan juga belakang. So untuk setup ni saya just bukakan dan saya pad direct ke tanah untuk ada ventilation dan juga privacy. Sama juga tingkap kat belakang dia ada dua lah. Dia ada dua dan juga tingkap kat tepi sini. Okay, jom kita tengok bahagian dalam dia. Bahagian dalam dia masih sama. Okay, pintu dia semua samalah. Dan dia dah tambah. Ni pun satu perubahan, satu penambahbaikan yang baik lah sebab dia dah bagi sekali dia punya zip puller ni. So mudah kita nak buka pintu dengan lebih mudah lah sebab dia dah buat sekali. Okay, dan dia ada dua zip untuk kabel. Sana pun sama. Okay, sana pun sama, dia dah bagi sekali benda ni. Dan dia punya bukaan dia, sebab dia double zip, so kita boleh adjust lah. Sama ada kita nak buka daripada bawah, kita nak buka daripada tengah pun boleh, ataupun kita nak buka daripada atas pun boleh. Sebab dia double zip, so dia sangat fleksibel dan praktikal. Okay, setiap pintu dia memang sangat lebar lah, sangat luas. So kita boleh masuk kemah dengan mudah dan selesa. Okay, ini keadaan bila dekat dalam kemah lah. So dalam dia memang sangat tinggi. Okay, dalam ni ketinggian dia lebih kurang 180 cm lah. Sebab keseluruhan kemah ni ketinggian dia adalah 190 cm. So kalau dekat inner biasanya dia lebih rendah sikit lah sebab dia ada gap antara outer layer dengan inner tent. So lebih kurang dalam beza, lebih kurang dalam 10 cm macam tu lah. So dalam dia masih lagi selesa. Untuk ketinggian macam saya 175 cm, saya boleh bergerak dengan mudah lah kat dalam ni. Okay, kemah Village L 2.2 ni dia sama juga, ada jenis 2 bilik. Dan dekat bahagian tengah dia ada satu partition. Yang ni dia bukaan dia bahagian tengah je sebab dia dah fix. Kita tak boleh buka sebab dia dah memang terus jahit dekat kemah. Dan kita just boleh buka dia punya zip bahagian tengah sahaja. Okay, so korang ada option lah sama dia nak gunakan kemah ni sebagai 2 bilik ataupun nak gunakan sebagai satu bilik yang besar, cuma kena buka zip dia. Okay, so untuk bahagian tengah ni, kita boleh buka zip dia. Kalau kita nak jadikan satu kemah yang besar lah, dan yang ni kita boleh ikat dekat tepi. Dia dah ada tali dia kat sini. Okay, so bila kita ikat dia punya partition ni, so dia jadi satu kemah yang lebih luas lah. Okay, setiap tingkap dia ni, dia dah ada layer privacy. So kita boleh tutup bahagian dalam. So kalau kita nak privacy lah, kita tak nak orang luar nampak. Tapi kalau kita nak ventilation, kita boleh buka semua layer ni, buka zip dia. Okay, dan kita gulungkan. Kita boleh ikat kat sini lah, sangkut dekat loop dia ni. So dia ada netting. So walaupun angin boleh masuk, tapi serangga ke memang tak boleh masuk lah. So bahagian sini pun sama. Yang ni sebenarnya kita ada option lah kalau kita nak buka habis, ataupun kalau kita nak buka dia separuh macam ni pun boleh. Okay, yang ni kita boleh adjust. Kalau kita nak buka separuh pun boleh. Dan dekat sini pun ada. Sama juga, kita boleh buka habis untuk full ventilation,
ataupun kita boleh buka separuh saja. Okey, dekat pintu ni pun kita boleh buka dia punya bahagian atas ni sebagai tingkap untuk ventilation. So pintu dia kita boleh tutup, kita buka dia punya atas sajalah. Dan dia punya ni pun kita boleh kemaskan, kita gulung dan ikat kat sini. Okay, so dia ada satu ruangan ventilation yang baik lah, walaupun pintu dia masih tertutup. So dekat bahagian atas ni kita boleh buka dia netting untuk udara masuk. So untuk tingkap dia dengan pintu dia memang saya suka lah, sebab kita boleh adjust, kita boleh ikut kesesuaian. Contohnya kalau kita nak privacy macam ni, kita nak dia tertutup, kita tak nak boleh nampak bahagian luar ataupun orang luar boleh nampak kat dalam. Okay, kita boleh tutup lah. Tapi kalau kita nak ventilation, kita boleh buka macam ni, buka layer dalam dia. Lepas tu dia ada ruangan ventilation. Cuma kita boleh nampak kat luar. Okay, yang luar pun boleh nampak sama-sama lah kalau kita kat dalam. Okay, so atas pun sama, kita boleh adjust, kita boleh buka. So macam ni biasa, angin dia boleh masuk daripada luar, boleh terasa. Okay, dalam masa yang sama sebenarnya masih ada sedikit privacy lah, sebab tingkap dekat luar saya tutup separuh dan kita pack direct ke tanah. Okay, standard feature yang biasa yang ada dekat dalam kemah memang ada lah. Contoh dia ada pocket, setiap bilik dia ada 2 pocket dekat tingkap tepi lah, dan dia ada hook untuk gantung kipas ataupun lampu. Setiap bilik dia ada 2 lah, cuma dia letak dekat bahagian hujung dengan hujung sini. Dekat bahagian tengah tak ada lagi. So kalau nak gantung kipas dekat tengah memang tak boleh lah, kena gantung dekat sini ataupun sini lah. Okay, so dia lagi tu dia ada velcro untuk sambung gantung kabel. Okay, kalau ada kabel, kalau kita gunakan kipas ataupun lampu yang gunakan direct power daripada power bank ataupun daripada extension plug, so boleh ikat korang punya kabel dekat sini. Tadi saya dah share bahagian luar dengan bahagian dalam kemah Village L 2.2 ni. So saya nak share sikit dia punya material lah. So material dia punya outer layer, dia gunakan material polyester 190T. Dia ada silver coated. PU rating untuk kemah ni adalah 2000 mm. So kalau kena hujan dekat Malaysia tak ada masalah, memang waterproof. Okay, sebab saya pun dah pernah try sebelum ni, memang tak ada masalah lah. Cuma dari segi setup, extended awning korang kena adjust. Pastikan ada aliran air yang mengalir dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada air yang bertakung. Korang kena adjust lah. Korang kena try and error, cari setting yang supaya air dia boleh mengalir keluar. Okey, untuk bottom ni digunakan material Oxford. Dia masih lagi waterproof, cuma dia bukan material yang tebal lah. Dia material Oxford macam ni. Okey, dia tak tebal sangat, tapi dia dah ada waterproof coating kat dalam. Okey, so saya memang sarankan bila gunakan kemah ni, pasang extra ground sheet dekat bawah yang lebih tebal untuk dia protect daripada kemah terkoyak lah. So dan lagi satu, perlu set up ground sheet ni dengan betul. Kalau boleh jangan bagi dia terlebih daripada kemah. Contohnya kalau macam ni, kita kena adjust ke dalam, dia ke dalam, supaya kalau air dia jatuh daripada kita punya outer layer, air dia akan menitik dekat luar. Okay, jangan sampai air ni dia menitik dekat atas ground sheet dan air dia boleh mengalir dekat atas ground sheet dan juga bawah kita punya lantai kemah. So make sure adjust ground sheet ni, tarik ke dalam. Okay, dan lagi satu, bila kita set up ground sheet, make sure dia macam ni. Bila air dia akan masuk bawah ni lah, dia susah nak naik atas ni. Jangan bagi dia terlalu rapat macam ni. Okay, so kita boleh letak something lah, bagi sama ada kita lipat macam ni. So kalau kita buat macam ni, air kalau dia lalu bawah ni, dia tak akan naik dekat dalam. Okay, dia akan mengalir dekat bawah. Kalau dia terlalu rapat, maybe kita boleh letak kayu ke, supaya dia ada gap. So air dia boleh mengalir kat bawah, dia tak naik atas ground sheet. Itu tadi saya dah buat simple review. Kita dah tengoklah keseluruhan kemah ni dari segi luaran, dalaman dan juga dia punya material overall. Pada saya masih lagi sebuah kemah yang best, sebab kemah Village L ni pada saya dia sebuah kemah yang praktikal. Saiz dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat. Dia sesuai untuk family dalam 4 ke 5 orang lah. Okay, so nak selesa 3 pun okey. Pada saya dia sebuah kemah yang
Practical dari segi size penggunaan dia, okay. Dia dah ada common space yang agak besar, walaupun dia tak sebesar Village L Plus dan juga Village T-Rex. Pada saya masih lagi okey, mudah nak di setup, walaupun dia jenis manual 10, dia senang setup. Cuma korang kena pastikan pole-pole dia tu pasang dekat tempat yang betul lah. Okay, so kemah ni sama juga, dia ada 3 pilihan warna. Yang ni warna olive green, lepas tu dia ada warna hitam dan juga warna tan. So sekejap lagi saya nak set up lagi 2 warna, lepas tu saya akan tunjukkan perbezaan dua-dua warna ni. Sebab tiga-tiga warna ni dia ada peminat tersendiri, dan pada saya tiga-tiga warna ni cantik, bergantung pada cita rasa korang nak pilih yang mana. So kat belakang ni saya dah set up tiga-tiga kemah Pinnacle Village L 2.2, tiga-tiga warna lah. So dia ada, tadi first kita dah set up tadi yang warna olive green. So dia ada 2 tone warna lah, olive dengan brown kat tepi sini, dengan dia punya bahagian tepi lah, bahagian atas semua warna olive green. Lepas tu second kita set up tadi warna hitam. So kalau untuk korang yang penggemar warna hitam, so ada pilihan yang terbaik lah untuk korang. Yang ni memang totally all black, semua outer layer dia warna hitam. Okay, tepi hitam, belakang pun hitam. So memang cantik lah. Kalau hitam memang nampak lagi premium lah warna dia. So kalau tengah-tengah matahari macam ni memang nampak lebih menyelah. So dalam dia pun memang lebih gelap, lebih redup. So ni kat dalam dia, dalam dia lebih redup lah. So kalau dari segi suhu pada saya sama je, tak ada beza dengan warna-warna yang lain. Last sekali kita set up yang warna tan. Warna tan penggemar dia, geng-geng yang suka dekor-dekor, suka ala-ala glamping, dia memang suka warna tan ataupun warna kakis macam ni. So dia satu tone warna, semua warna tan, warna kakis yang sama, belakang pun sama. Okay, memang cantik. So bila matahari macam ni, bila panas, nampak warna dia lebih berseri-seri, lebih timbul lah, lebih naik. So dekat dalam dia, kita tengok dalam dia. So kalau warna tan macam ni, sebab dia cerah, so dalam dia sebenarnya nampak lebih luas. Okay, dalam dia nampak lebih luas. Tapi ada orang risau, kalau warna cerah ni, takut nampak bayang-bayang waktu malam. Pada saya bukan masalah yang besar, sebab bila malam, dia tak nampak sangat pun. Dia tak jelas bayang dia, sebab layer dia ni, dia dah ada silver coating, dia dah transparansi tu dia dah kurangkan. Lagi satu, biasanya kalau waktu malam, kalau kita kat dalam kemah, orang akan gunakan cahaya yang malap. Dia tak gunakan cahaya yang terlalu terang. So tiga-tiga kemah ni dia ada feature yang best lah. Dia ada extended awning kat depan. Memang sangat cantik. So sekarang saya nak tunjukkan cara macam mana nak simpan balik kemah Village L 2.2 ni. Okay, jom kita tunjukkan. Saya tunjukkan proses dia lah. Kita akan start buka dia punya awning-awning ni dulu. Lepas tu buka outer layer dan juga simpan dia punya inner tent. So boleh tengok video selepas ni, cara untuk kemas balik kemah Village L 2.2. Pole external awning kita dah turunkan, dan awning ni kita boleh simpan balik. So ini kita kena simpan dulu, lepas tu baru buka lagi 2 pole.
Okay, dan kita cabut outer layer. Ni bang. Cabut je. Kat tak sana. Bawah. So tadi kita dah samakan saiz dia dan kita gulung je lah. Terus tu masukkan dalam bag. Okay, siap. Okay, itulah tadi video saya tunjukkan cara pasang kemah Village L 2.2. So latest version untuk kemah Payot Camp Village L lah. So tadi saya dah tunjukkan cara pasang, simple review dan juga cara simpan balik. Okay, overall kemah ni antara kemah yang terbaik lah untuk dari Payot Camp. Sebab saiz dia memang praktikal, dia sesuai untuk 4 orang. Dia 4 ke 6 orang bergantung pada saiz. Okay. Dan juga cara pemasangan ni walaupun manual dia masih lagi mudah. Dia ada extended awning, ventilation dia pun bagus, waterproofing dia pun memang bagus. So dengan harga dia RM919, dia lebih mahal sikit berbanding yang sebelum ni sebab dia dah bagi extra pole dan juga dia ada tambahan besar sikit dekat bahagian depan dia tu. Lepas tu lain-lain feature semua sama, material dia pun masih sama. Okay, kalau korang berminat boleh dapatkan dengan Payot Camp, saya akan letak link dia dekat description. Korang boleh dapatkan dekat Shopee, dekat Lazada ataupun dekat TikTok Shop. Kalau korang nak dapatkan secara direct pun boleh, pergi je dekat kedai diorang dekat Cyberjaya, korang boleh beli direct dekat sana. Okay, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, jangan lupa tekan button like dan tinggalkan sikit komen supaya kami terus semangat buat video-video berkaitan dengan kempen dekat Malaysia ni lagi. Semoga kita jumpa lagi di video 10 review lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.